Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami di Sembang LZS. Mungkin kepada anda semua yang baru saja mengetahui kami dan baru saja menyaksikan kami di Sembang LZS ni dibawakan khas oleh Lembaga Zakat Selangor, yang mana kita akan bawakan pelbagai topik, antaranya isu-isu terkini berkaitan dengan zakat, informasi-informasi menarik yang anda mungkin tidak ketahui berkaitan dengan zakat, dan kadang-kadang ada di antara kita yang nak tahu salurannya bagaimana, cara pengagihannya bagaimana, dan adakah anda layak ataupun tidak untuk menerima zakat. Adakah kita ni perlu membayar zakat? Segala informasi ini akan kita kongsikan bersama dengan anda sepanjang episod yang akan kita bawakan dalam Sembang LZS. Jadi kepada anda semua, apa tunggu lagi? Sebarkan maklumat ini, kongsikan bersama dengan rakan-rakan anda, tekan saja di butang share untuk mereka dapat mengetahui pelbagai informasi yang akan kita bawakan hanya di Sembang LZS ini. Dan jangan lupa juga untuk layari zakatselangor.com.my sambil-sambil mungkin anda berada dalam keadaan selesa, kan, keluarkan gadget anda untuk kita manfaatkan gadget itu. Pergi ke zakatselangor.com.my, macam-macam informasi yang boleh bermula dari situ, dan kita akan bincangkan juga, kita akan perhalusi satu persatu bersama dengan panel kita tetamu hebat dari Lembaga Zakat Selangor. Baiklah, itu berkaitan dengan topik kita. Topik kita untuk episod yang pertama ini, kita nak bincangkan pula tentang jadikan gadget sebagai gedung pahala. Apakah yang dimaksudkan gadget ini sebagai gedung pahala? Kadang-kadang kita menggunakan gadget ni, kita lupa ataupun alpa. Ada di antara kita yang hanya negatif sahaja. Ada juga yang kita cuba lakukan perkara-perkara baik yang kita tak perasan. Dan bagaimana pula kita nak manfaatkan telefon pintar yang anda bawa ke mana-mana ini dengan perkara yang mungkin memanfaatkan bukan sahaja anda tetapi dalam kalangan masyarakat ataupun kelompok yang lebih besar lagi. Itu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Sebab tu kita nak anda teruskan bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. Tapi sebelum tu, jangan ke mana-mana, sokong kami dan teruskan bersama dengan kami di Sembang LZS. Baiklah penonton-penonton semua, Sembang LZS ini dibawakan khas oleh Lembaga Zakat Selangor seperti mana yang kita kabarkan tadi. Ini adalah inisiatif dari pihak Zakat Selangor sendiri untuk memberikan pendidikan, educate kepada anda semua penonton-penonton di luar sana, memahami, meningkatkan lagi kesedaran kita, menjadikan bebanan yang kita rasa itu kepada tanggungjawab yang kita boleh laksanakan dengan tanpa rasa kita rasa terbeban, mengeluarkan dan membantu mereka yang memerlukan pastinya. Jadi di studio saya tidak kesorangan untuk berbicara kepada anda semua tentang topik kita pada hari ini, untuk jadikan gadget, telefon pintar ataupun apa sahaja sebagai gedung pahala. Anda sudah saksikan, ini dia tetamu istimewa kita di studio, iaitu Encik Muhammad Fikri Naim selaku Ketua Division Kutipan bersama dengan kita untuk episod pertama ni. Apa khabar Encik Fikri? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, Encik Fikri, bagaimana keadaan selepas ini? Mungkin PKP fasanya berbeza, kan? Selepas kita mungkin dah bergerak kepada fasa yang katakan normal, kena adaptasi dengan normal ni, dari sudut kesibukan kerja dan sebagainya, tuntutan kerja, mungkin boleh kongsikan juga bersama dengan kami? Okey, dalam tempoh PKP, walaupun kita tak dapat ada keterbatasan dalam pergerakan, tapi kita masih menjalankan aktiviti-aktiviti kutipan dan agihan kita melalui online lah tentunya. Bila kutipan, agihan memang kita perlu turun ke Padang, tapi kita still ikut SOP yang ditentukan. Tetapi kutipan kita boleh dikatakan 100% online dalam tempoh PKP. Tapi apabila PKP ni dah, saya tak pasti yang keberapa PKP ni, kita pun dah lost track dah. Ya, so sekarang kita dah mula slowly, kita dah buka channel-channel kita di kaunter-kaunter cawangan di seluruh negeri Selangor lah. Itu yang pasti, dan kita pun dah mula bergerak ke premis-premis majikan dan syarikat. Kita melihat Zakat Selangor ini antara badan yang begitu pantas sekali adaptasi dengan keadaan norma baharu. Sebab yelah, kita bayangkan bertahun-tahun Zakat Selangor ni ada. Memang sebelum ini saluran utama adalah saluran yang pergi ke kaunter dan sebagainya, kan. Lepas tu diadaptasikan dengan digital, era teknologi dan sebagainya, menggunakan 100% online. Okey, itu yang hari ini kita nak kongsikan bersama dengan anda, bagaimana sebenarnya perjalanan mereka yang nak membayar zakat, memohon ataupun mengetahui kategori-kategori yang terlibat dalam online e-zakat yang akan dikongsikan nanti. Tapi sebelum tu mungkin nak kongsikan juga bagaimana dari sudut pandangan pihak Zakat Selangor sendiri ataupun Cik Fikri lah, kan, melihat kepada gadget inilah, penggunaan segalanya berada di hujung jari ini, dimanfaatkan oleh Zakat Selangor untuk mengadakan inisiatif-inisiatif memudahkan masyarakat di luar sana. Okey, pertamanya dapatan ni dia agak menarik.
Kita asnaf kita ada 65,000 keluarga asnaf. Itu kalau kita sebut keluarga. Kalau individu dia ada lebih kurang 420,000 individu. Tapi kajian yang kita lakukan, lebih kurang 87% daripada mereka ada smartphone. Okey. Kita bercakap tentang asnaf. Asnaf 87 ada smartphone. Kalau muzaki, pengeluar zakat, saya percaya 100% ada smartphone lah. So bila kita nampak benda tu sebagai satu kelebihan kepada kita lah teknologi. Bila berlakunya pandemik, dia memaksa kita untuk lebih cepat. Sebab tu Anim cakap tadi, kita antara yang terkedepan. Ya betul. Yang mempercepatkan digitalisasi punya agenda tu adalah pandemik tu sendiri. Jadi nak tak nak, untuk mengelakkan kita bersentuhan ataupun berjumpa dengan asnaf ataupun muzaki, kita perlu ke arah digital yang mana semuanya cashless dan online lah. Alhamdulillah, sebab kadar orang kata penggunaan teknologi di Selangor ni antara yang tertinggi lah kalau nak compare dengan negeri-negeri lain di Malaysia. So itu satu kelebihan kepada pihak kami lah. Ya, bagaimana untuk menyantuni asnaf yang tidak mempunyai smartphone ataupun telefon pintar ni? Apa cara dan juga pendekatan yang dilakukan? Dia setakat ni asnaf ni kita punya bantuan keuangan kita bagi melalui akaun bank. Tapi kalau mereka ada asnaf yang tidak boleh ada akaun bank, yang mungkin bankruptcy, jadi tak boleh ada akaun bank, maka kita perlu bagi secara fizikal. Kita serahkan di rumah sama ada melalui voucher cash ataupun serahan wang tunai. Itu yang kita lakukan buat masa ni. Tapi ke depan, kerana bermula tahun ni kita lebih fokus kepada agenda kita adalah kutipan cashless. Tapi tahun depan kita akan mulakan agenda dia agihan cashless. Jadi kita sedang meneroka saluran-saluran atau channel yang boleh kita gunakan untuk mengagihkan secara cashless. Mungkin e-wallet salah satu alternatif yang ada yang boleh kita gunakan. Sebab untuk e-wallet mereka tak perlu ada account bank. Mereka perlu ada gadget. Jadi untuk gadget tu yang kalau kita tadi kalau percentage yang kita kata 87, maknanya ada lagi 13%, itu yang mungkin akan tercicir juga yang kita perlu buat secara manual lagi. Betul, perancangan tu perlu diadakan lah kan bagi mendekati mereka, menyantuni mereka, sebab golongan asnaf ni kita faham keadaannya berbeza-beza, tahapnya juga berbeza-beza. Dan kita nak sentuh juga macam mana golongan muda, sebab kita nak terapkan budaya untuk membayar zakat ini dalam kalangan warga muda juga. Pendapatan daripada Zakat Selangor sendiri melihat kepada penglibatan anak-anak muda membayar zakat bagaimana? Itu menarik. Setakat ni saya sebut sikit dapatan berkenaan dengan pembayar zakat di Zakat Selangor. Kategori usia 25 hingga 34 tahun baru 25%. Ya, daripada 300,000 pembayar zakat di Lembaga Zakat Selangor, hanya 25% daripada kategori umur 25 hingga 34. Dapatan yang lebih menarik mengikut DOSM, Statistik Malaysia, di Selangor penduduk beragama Islam berusia 25 tahun ke atas, setelah kita tolak asnaf, setelah kita tolak 300,000 pembayar sedia ada, berbaki lagi 1 juta. Maknanya masih ada 1 juta penduduk beragama Islam berusia 25 tahun ke atas yang belum menunaikan zakat di Lembaga Zakat Selangor. Kita husnuzon, mungkin mereka tunaikan di pusat zakat lain atau lembaga zakat lain, atau mungkin mereka agih sendiri. Tapi fact dia adalah 1 juta belum bayar di Lembaga Zakat Selangor. Okey, itu dia. Bila kita melihat kepada peratusan yang tinggi juga, bagaimana inisiatif yang diambil daripada pihak Zakat Selangor sendiri untuk alihkan mereka, macam seperti mana dikatakan Cik Afriki tadi, mungkin husnuzon lah kan, mereka menyalurkan bantuan itu di arah yang lain dengan niat untuk berzakat, tapi bagaimana untuk menarik mereka melakukan zakat itu di laluan yang semestinya telah pun diiktiraf, semestinya dipercayai pada awal sehinggalah sekarang ini. Betul. Okey, kalau kita kata tentang kutipan zakat, dia punya cycle dia bermula dengan dakwah. Dakwah, kemudian kita taksir. Bila taksir, barulah berlakunya pembayaran. Tapi kalau tidak berlaku pembayaran, kita tak boleh dakwa. Walaupun kita ada peruntukan, ada enactment syariah, kita ada peraturan zakat, tapi kita tak boleh dakwa. Bukan kerana tak boleh tu tidak diizinkan, tetapi Duli Yang Maha Mulia Sultan masih mahukan kita kekal teruskan dakwah sebelum mula mendakwa. Jadi cycle dia akan patah balik kepada dakwah. Bila kita sebut dakwah ni, kalau zaman dulu kita berdakwah tentang hukum, hakam, syariat semua. Tapi sekarang dia lebih kepada orang nak tahu wang zakat tu ke mana. Bila dia bayar ke mana. Jadi dakwah kita lebih kepada cerita-cerita agihan yang kami lakukan. Jadi kami banyakkan cerita-cerita agihan. Kalau ikut di Lembaga Zakat Selangor, media-media sosial yang kita ada, Facebook, Instagram, Twitter, hatta TikTok sekalipun kita dah mula masuk, kebanyakan konten kita adalah tentang ke mana wang agihan kita diagihkan. Wang zakat itu diagihkan. Bukan kita hard sell untuk ke arah bayar zakat. Tapi kita sedang cuba untuk membina keyakinan golongan-golongan muda ni dan juga golongan-golongan seterusnya
terhadap lembaga zakat itu sendiri. Sebab apabila berlakunya adanya keyakinan tu, barulah mereka akan terdetik untuk bayar. So proses seterusnya untuk taksir, untuk bayar itu kita dah prepare. Kita ada kalkulator kita, medium bayaran kita pun salurannya banyak. Tersedia. Ya, semua dah ada. Cuma dakwah tu nak jentik hati tu. 1 juta ni pada saya, pada kami mungkin kami belum berjaya lagi menjentik hati mereka. Ya, ya kan. Mungkin pendekatan yang berbeza dengan idea yang berbeza inilah yang perlu digerakkan. Ya. Dan penerimaan mereka itu terbina apabila keyakinan kan. Ya, Macam tadi betul. yakin melihat kepada bagaimana di mana wang itu diagihkan, itu pun satu hal. Sebagai saya sendirilah, kalau mungkin kita pengeluar zakat ini, kita memang nak tahu ke mana duit itu pergi. Betul. Kan? Mereka yang memilih jalan lain tu, mereka katakan saya percaya saya dah bagi duit ini ke arah orang itu. Saya Betul. percaya nampak transaksi itu berlaku. Kan? Ini yang perlu mungkin satu yang perlu anda tahulah, ini inisiatif yang sedang digerakkan oleh Lembaga Zakat Selangor untuk kesedaran kita bersama. Teknologi, era digital, semua ini semestinya adalah keperluan sekarang ini. Bukan lagi kita boleh pilih yang mana boleh, yang mana tidak. Memang kita kena bergerak ke arah itu. Apakah tuntutan digital dan juga teknologi ini dalam konteks pembayaran zakat yang dilihat semakin menjadi permintaan? Okey. Kita walaupun kita ke arah digital, tapi kita masih percaya yang ada beberapa perkara yang perlu ada kelestariannya. Maknanya ada budaya yang perlu diteruskan. Contohnya sebelum ni kalau kita bayar zakat, kita ke kaunter, berjumpa dengan amil-amil zakat, berlakunya akad. Walaupun akad itu hanyalah sunnah, tapi berlakunya akad dan adanya doa. Jadi bila kita ke arah digital, perkara itu tidak lagi berlaku. Jadi kena ada kita pula perlu tambah satu kerja lain untuk memupuk masyarakat bahawa akad itu sunnah. Ya? Dan bahkan doa itu pun sunnah. Dia bukannya satu perkara yang wajib. Cuma digalakkan kita doakan. Jadi kita kena educate pula masyarakat untuk bayar secara online. Walaupun tidak berlaku akad pada online, kita letak kita punya bacaan dia tu untuk kita niat. Dan tidak kita letak doa dia, tapi baca sendirilah. Dia macam tu. So itu tetap sah zakatnya. Ya, walaupun tidak berlaku ritual akad dan doa itu, zakat itu tetap sah. Itu apa yang kita sedang didik mereka lah. Tapi alhamdulillah kita nampak peningkatan yang ketara. Contohnya kalau saya boleh sebut dalam kutipan zakat fitrah sendiri. Sebelum bila berlakunya pandemik pada tahun 2020, tahun sebelumnya kita cuma berjaya kutip 25 juta. Jadi kita sasarkan kita boleh kutip dalam 27 juta sahaja. Tapi alhamdulillah apa yang berlaku, kita mampu kutip 30 juta lebih. 31 juta tak silap saya. Tahun yang berikutnya tu. Tahun berikutnya, dan saluran yang tertinggi adalah bayaran online. Sebab waktu tu surau masjid semua tak boleh dibuka. Betul. Jadi kaunter zakat fitrah pun tak boleh dibuka. Jadi semuanya membayar melalui online. Ya, itu kita nampak ketara peningkatannya di situ. Bila melihat kepada indikatornya memberikan keberkesanan yang baik, jadi mungkin ini perlu diteruskan. Cuma penambahbaikan dari segi untuk menyantuni mereka yang terlepas kan, yang beberapa peratusan kecil itu adalah perlukan usaha. Okey, kita masih lagi akan berbicara bersama dengan Encik Fikri. Tapi sebelum itu kita nak anda saksikan terlebih dahulu video yang telah pun disediakan. Kali ini penyerahan Lembaga Zakat Selangor sendiri menyerahkan makanan dan juga minuman bertempat di Pusat Penilaian COVID-19 yang mana baru-baru ini kita tahu fasa pandemik, mereka juga masih lagi menggerakkan usaha ini. Jom sama-sama kita saksikan. Hari ini Zakat Selangor menyerahkan makanan yang ready to eat lah, makanan untuk dimakan, iaitu roti dan juga air untuk pesakit-pesakit yang datang berurusan di CAC Stadium Melawati. Pada hari ini kita hantar untuk 2,000 orang dan kita bantuan ini berterusan selama 30 hari dan kita akan berurusan dengan koordinator di sini dan kita akan menghantar waktu hari yang bekerja bagi mereka. Tapi kita mengekalkan sumbangan kita ini selama 30 hari dan setiap hari kita akan hantar 2,000 pack ya, di CAC Stadium Melawati ini. Okey, memandangkan mereka yang akan dapat manfaat daripada sumbangan ini adalah Muslim dan non-Muslim. Kita menggunakan bajet pengurusan iaitu bajet amil yang sebahagian daripada CSB. Program CSB kita yang insya-Allah kita akan gunakan 1 juta daripada CIB itu untuk program sebegini, untuk membantu PPV, untuk membantu CSC dan frontliner lain
dalam bentuk makanan, dalam bentuk peralatan PPE dan sebagainya. Dan program ini akan berterusan sehingga hujung tahun mengikut keutamaan dan program-program yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Semoga apa yang kita laksanakan ini sedikit sebanyak membantu bukan sahaja dalam memutuskan jangkitan COVID-19 ini, juga membantu dalam proses kerajaan untuk mencapai 80% imuniti kelompok dengan membantu PPB dan juga program-program vaksin di peringkat negeri Selangor ini. Itu dia sedikit penceritaan yang sempat kita bawakan kepada anda semua melihat kepada bagaimana usaha Lembaga Zakat Selangor sendiri mengagihkan makanan dan juga minuman bagi mereka yang memerlukan dalam kalangan yang berada di pusat penilaian COVID-19 itu. Masih lagi bersama dengan saya Encik Fikri Naim, berkongsi dari awal tadi bagaimana orang kata teknologi era digital ini menjadi tuntutan yang semakin lama semakin diterima masyarakat dan beralih kepada bagaimana adaptasi Zakat Selangor sendirilah untuk menggerakkan segala inisiatif. Kalau tadi video sempat 2 minit yang kita kongsikan tu, mungkin boleh berikan komen sedikit bagaimana berlangsungnya event itu? Untuk pengetahuan Anim, kita punya ibu pejabat di Shah Alam di Seksyen 13, jadi berdekatan dengan PPV Stadium Melawati itu. Jadi apa yang dapat kita saksikan hari demi hari adalah betapa ramainya mereka yang beratur untuk urusan di CSC tersebutlah. Jadi mereka beratur dalam panas apa semua, dan kita nampak ada satu benda yang kita boleh bantu. Jadi kita tidak menggunakan wang zakat untuk tujuan amil lain, kami gunakan wang untuk kami sendiri, sebab dalam 8 golongan penerima zakat, salah satunya adalah asnaf amil, iaitu kami sendiri, Lembaga Zakat Selangor. Jadi portion kami gunakan untuk memberi bantuan kepada mereka yang terpaksa berurusan di PPB itu, yang beratur panjang tengah panas tu, yang bagi bantuan dalam bentuk makanan segera dalam bentuk roti, air dan sebagainya lah. Dan sebahagiannya juga kami salurkan juga kepada hospital-hospital untuk bantuan peralatan, peralatan untuk COVID, untuk PPE, face shield dan sebagainya. Itu merupakan tuntutan yang agak high demand juga pada ketika itu, betul. Sebab bantuan sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban mereka, kerana ianya dipakai harian dan perlu ditukar ganti dalam waktu yang kerap dan sebagainya. Satu inisiatif yang juga dilakukan sekurang-kurangnya sebab apa? Orang kata asyik nak record video, asyik nak tayangkan. Kenapa? Sebab apa? Inilah caranya untuk meningkatkan keyakinan anda, menunjukkan kepada anda apakah yang sebenarnya dilakukan. Bukan saja-saja nak record dan tunjuk, tapi ini apa yang berlaku supaya kita... Kebaikan tu perlu disebarkan. Betul. Perlu kita sebarkan, kan? Betul. Menggunakan gadget untuk gedung pahala. Itu juga antara topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Kalau kita nak katakan tentang isu yang paling hangat lah berkaitan dengan zakat dan sebagainya. Bila dah ada online ni, mungkin hubungan komunikasi dua hala dalam kalangan mereka yang geng-geng TikTok contohnya, geng-geng Instagram, Facebook ni semuanya mungkin menyuarakan pendapat masing-masing tentang isu zakat yang perlu diperkatakan. Apa antara isu yang mungkin perlu diberi penjelasan? Isu yang hangat dan tidak ada kesudahannya, nampaknya macam tak ada kesudahannya, adalah tentang mereka yang mempersoal kemana agihan wang zakat itu. Itu isu yang paling hangat. Kemana wang zakat diagihkan. Dan disebabkan persoalan itu, maka mereka ada yang mengambil conclusion. Pertamanya, mereka nak agih sendiri. Maknanya tidak akan bayar zakat kepada lembaga zakat atau pusat zakat. Bukan di Selangor saja, di mana-mana pusat zakat, isunya sama. So mereka akan ambil keputusan untuk agih sendiri. Dan kedua, mereka prefer untuk salurkan kepada NGO. Jadi itu suka saya nak terangkan di sini. Kita ni kenapa kita agih tu orang kata susah dan sebagainya, kerana kita di Lembaga Zakat Selangor, terutamanya lah Lembaga Zakat Selangor, kita diaudit oleh beberapa badan. Contohnya KPMG buat audit dalam untuk kita, Deloitte audit akaun amil, audit negara audit untuk akaun kutipan dan agihan. Kita juga bertanggungjawab untuk melapor prestasi kita kepada Majlis Agama Islam Selangor. Kita sendiri pun ada audit dalam di Lembaga Zakat Selangor. Jadi beberapa audit ini membuatkan kita terpaksa mengikut prosedur dan proses yang sepatutnya. Jadi tak boleh kata hari ini Anim datang minta bantuan kita terus bagi. Ya, kalau audit masuk habis kita. Betul. Penyelidikan, siasatan, betul. Kan kita perlu siasatan. Sebab kita tak boleh nak, kita husnuzon dalam kebanyakan kes, tapi kita tak boleh nak deny, tak boleh nak nafikan berlaku penipuan. Apabila ia melibatkan wang ringgit, berlaku penipuan sebelum ni. Disebabkan itulah maka inisiatif kita melantik 1,500 lebih penolong amil qaryah di masjid-masjid di Selangor. Kenapa kita melantik penolong amil qaryah? Sebab hanya ahli qaryah itu sahaja yang lebih tahu tentang keadaan penduduk ataupun ahli qaryah mereka. Jadi kalau katakan ada asnaf yang jumpa penolong amil qaryah, kita panggil Pak. Kalau jumpa mereka dah tahu, oh ini betul susah.
Jadi apabila mereka hantar borang permohonan itu, kita tahu apa yang direkomend oleh Pak, tak perlu lagi kita siasat. Sebab Pak telah siasat terlebih dahulu. Sebab itu ahli qaryah ada. Itu apa yang kita cuba lakukan. Okey. Ya. Itu antara pendekatan yang begitu baik sekali. Sebab kalau nak katakan semua kita nak tinjau hanyalah tanggungjawab diberikan oleh lembaga zakat terutama sekali yang semata-mata mungkin tak dapat nak mendekati golongan-golongan itu. Ya, jadi Amil Qaryah ni amat-amat penting sekali untuk mengetahui keadaan ataupun kondisi masyarakat yang berada di sekitarnya lah. Dan sekali. Pak ini pun dibekalkan dengan gadget. Jadi contohnya kalau Anim datang untuk mohon untuk daftar jadi asnaf fakir dan miskin, jadi Pak ni tak akan lagi minta isi borang apa semua tebal-tebal, walaupun kena isilah untuk detail tu, tapi borang tu tak akan lagi dibawa ke HQ ke cawangan untuk diserahkan. Sebaliknya Pak cuma perlu refer pada borang yang Anim isi, dia key in dalam sistem dan kita di HQ akan terima permohonan tersebut secara online. Okey, siapa yang layak menjadi Amil Qaryah untuk setiap mukim ataupun kawasan-kawasan? Mereka disenaraikan ataupun dilantik oleh Jawatankuasa Masjid itu sendiri. Nama mereka diberikan kepada kita, selalunya seorang atau dua orang diberikan untuk setiap masjid di qaryah tersebut. Jadi itulah yang kita akan lantik sebagai penolong Amil Qaryah lah. Kita akan bagi pelantikan, kita akan bagi kursus apa semua dan kita juga bagi software untuk mereka guna. Kolaborasi ataupun kerjasama yang bagaimana agaknya menjadi pilihan Zakat Selangor mungkin dalam perancangan pada masa akan datang untuk memastikan sama-sama dapat menggembeling tenaga untuk objektif yang mengajak mereka ni dalam kalangan yang mungkin 1 juta yang masih lagi belum menunaikan zakat menyalurkan di saluran Zakat Selangor ini untuk berada dan sama-sama dapat menjentik hati mereka. Dia kalau nak kata kolaborasi, pertama kita berkata tentang 1 juta tu, apa yang kita perlukan adalah data mereka. Kita tak tahu mereka di mana, kita tak tahu siapa mereka. Jadi kalaulah kita boleh berkolaborasi dengan pihak-pihak luar, kami pertamanya menggalakkan kerjasama yang mana berlakunya perkongsian data. Kalau tidak pun berlaku perkongsian data, sekurang-kurangnya kami boleh menggunakan medium daripada pihak luar yang ada untuk reach 1 juta yang kita sasarkan tu. Sebab kita bercakap tentang marketing hebahan, kalau katakan lembaga Zakat Selangor sendiri, Facebook kami, mereka yang like dan follow saja yang akan tahu perkembangan kami. Tetapi mereka yang di luar bubble tu tak akan tahu. Contoh kalau Anim tak like, tak follow, tak pernah komen pun lembaga Zakat Selangor, tak akan naik pun dekat timeline ni. So sampai bila-bila pun tak akan tahu pun pasal Zakat Selangor. Jadi akan ada satu prejudis, Zakat Selangor tak buat kerja, tak update. Sedangkan sebenarnya kita yang tak cari tahu. Jadi apa yang boleh kita buat, kalau kita keluar pun kita akan kempen tolong sebarkan tentang kewujudan kami, tentang platform-platform kami kepada bubble anda masing-masing. Ya, itu yang kita perlu buat masa ni adalah untuk reach lebih banyak. So kolaborasi kita kalau perlu lebih kepada untuk reach out to the target kita yang 1 juta tu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua lebih kepada kolaborasi agihan lah, yang mana kita mengharapkan ada kolaborasi untuk cashless agihan. Itu yang kedua lah. Itu di antara perancangan-perancangan ataupun mereka yang mendengarnya ni mungkin lebih berlapang dada, lebih mengetahui bagaimana cara dan juga inisiatif yang terbaik untuk membantu anda di luar sana. Dan mungkin kalau ada soalan-soalan yang tertentu berkaitan dengan kita kalau dah laksanakan zakat melalui online ni tak ada akadnya. Macam tadi dikongsikan Cik Fikri ada ayat yang perlu dibaca sendiri. Ada tak isu-isu yang timbul macam mereka katakan macam mana nak laksanakan zakat kalau kita lakukan secara online? Akadnya mana? Okey, so far dia tidaklah menjadi satu isu yang besar. Cuma kita boleh nampak kecenderungan dia ke arah masih nak ke arah tradisional. Apabila contohnya kalau saya ceritakan tadi zakat fitrah 2020. Tapi apabila zakat fitrah 2021 kutipan kita, apabila kita boleh membuka kaunter, ya. Tadi tak boleh buka kaunter. So semua ke online. Tapi apabila kita boleh buka kaunter, kita nampak berlaku migrasi tu balik. Perpindahan daripada online tu pergi kaunter balik. Jadi mereka tetap lebih prefer untuk ke kaunter, untuk berdepan, untuk berakad dan berdoa. So mungkin melangkah ke depan kami perlu digitalkan juga akad dan doa tu. Mungkin di page online kami tu akan berlaku akad secara digital dan juga doa secara digital lah. Itu mungkin ke arah itu kita. Untuk orang kata melestarikan juga budaya ataupun culture tu. Betul. Cara tradisional itu mungkin dah diamalkan berdekat kan, maknanya berlama betul kita dah amalkan cara tradisional itu. Ada antara elemen-elemen yang masih lagi diguna pakai sehingga ke hari ini dan mengharapkan ianya berterusan. Inisiatif ataupun tanggungjawab satu hal lah pula ya Zakat Selangor untuk fikirkan apakah improvise ataupun peningkatan yang perlu dilakukan dalam masa yang sama dapat melestarikan era digital, dapat lagi gunakan
kaedah tradisional untuk sama-sama kita manfaatkan dalam kalangan kita masyarakat Malaysia. Okey, kita masih lagi nak bersama dengan Encik Fikri nanti, cuma nak rehat seketika. Episod pertama ni jadikan gadget sebagai gedung pahala. Teruskan bersama dengan kami di Sembang LZS. Okey Encik, ready? Lembaga Zakat Selangor. Take 1, action. Assalamualaikum semua. Saya lembaga. Kat. Lembaga Zakat Selangor. Take 2, action. Assalamualaikum semua. Saya Aceh, mewakili Lembaga Zakat Selangor. Ingin mengajak anda berzakat. Sebab ini iklan zakat. Dah zakat belum? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau. Ada zakat pendapatan, harta, emas dan banyak lagi. Zakat ni lah pembawa berkat kepada setiap harta dan usaha kita. Dengan zakat ni jugalah kita boleh membantu sesama kita. Bayangkan kesusahan yang dihadapi golongan asnaf pada waktu pandemik ini. Setiap sen sangat bermakna buat mereka. Sedikit bagi anda, segalanya buat mereka. So, jom semua kita berzakat bersama di Zakat Selangor. Sekarang ni mudah je. Bayar online, tak pun download apps Zakat Selangor. And cut. Steady Encik. Bagus. Ketahui lebih lanjut di media sosial Zakat Selangor dan laman web kami. Anda hanya satu klik lagi untuk ke arah kebaikan. Masih lagi bersama dengan kami di Sembang LZS, dibawakan khas oleh Lembaga Zakat Selangor. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan kami. Teruskan dan cepat-cepat share kepada mereka yang mungkin nak tahu tentang, kali ini kita nak bincang aplikasi LZS. Apakah itu inisiatif yang digerakkan? Bagaimana mereka bangunkan aplikasi ini dan bagaimana ianya memudahkan masyarakat di luar sana untuk melaksanakan ibadah zakat mereka dengan hanya di hujung jari, dan pelbagai lagi informasi-informasi berkaitan dengan zakat yang boleh anda terokai dalam aplikasi LZS ini. Masih lagi bersama dengan saya Encik Fikri, berkongsi dari awal tadi sehinggalah ke sekarang ini. Kita nak lebih spesifikkan perbincangan kita kepada aplikasi LZS yang telah pun dibangunkan, yang telah pun dilancarkan. Mungkin gerakan inisiatif ini berpunca daripada beberapa desakan, terutama sekali pandemik lah, of course kan. Dan bagaimana dengan usaha sekarang ini? Pada peringkat ini, adakah disambut baik dengan dalam kalangan mereka di luar sana? Okey, alhamdulillah, dalam kalau nak ikut apps ni baru dilancarkan tak sampai setahun lah, tak silap saya, tak sampai setahun, dan kita dapat downloads lebih kurang 10 ke 15,000 downloads untuk apps ni sendiri. Dan kenapa kita buat apps ni, sebab macam tajuk kita hari ni lah, topik kita hari ni lah tentang gadget kan. So kita nampak memang sasaran kita yang saya sebutkan tadi, 1 juta yang belum bayar tu 50% adalah dalam golongan umur 25 hingga 34 tahun. Jadi mereka ni kalau kita tengok dapatan daripada beberapa survey pun, kebanyakan mereka menggunakan WhatsApp pertamanya, dan kemudian e-commerce yang lain, Shopee, Lazada dan seterusnya, Google. So WhatsApp tu sendiri adalah satu apps, ya? Dan transaksi Shopee apa semua pun adalah apps walaupun e-commerce. Jadi kita nampak dekat situ ada keperluan, walaupun kita dah ada website yang boleh kita bayar di website, tapi ada keperluan untuk buat apps supaya mereka lebih mudah untuk akses daripada nak kena ingat URL website dan sebagainya. Jadi download app sekali dan tinggal register, dan tak perlu lagi nak auto sign in every time nak buat pembayaran ataupun kira zakat di situ ataupun semak penyata bayaran di situ. Okey, apa yang Encik Fikri boleh katakan selepas melihat kepada pembangunan apps ini sebagai satu kejayaan, bukanlah kejayaan, banyak adaptasi untuk normal baharu ini, satu indikator yang baik, diterima baik dalam kalangan mereka yang ingin melaksanakan zakat secara online ni? Ya, kami di Lembaga Zakat Selangor melihat terutamanya dalam bulan yang pertama setelah kita lancarkan apps tu, kutipan yang kami terima melalui apps tu sendiri sangat memberangsangkan. Jadi itu yang membuatkan kita dari masa ke masa kita akan terus tambah baik apps kita akan terus tambah features-features yang ada supaya ia jadi lebih menarik dan lebih berguna pada pengguna-pengguna di luar sana. Contoh penambahbaikan yang mungkin dalam perancangan untuk dilakukan terhadap aplikasi LZS ini, mungkin boleh kongsikan juga bersama dengan kami. Okey, kalau kita tengok buat masa sebelum ni, kita cuma ada untuk kira dan semak, kemudian kita buat untuk bayar.
So kita tambah pula kemudiannya info-info berkenaan dengan zakat. Kita tambah juga cawangan-cawangan zakat, lokasi-lokasi cawangan. Kita juga ada waktu solat di situ. Kita juga boleh ada akses terus kepada website kita. So antara feature-feature lain yang akan datang, saya percaya lebih banyak daripada itulah. Tapi itu antara yang kita dah lakukan buat masa ni. Okey, itu antara yang mungkin lebih friendly, lebih mesra pengguna bersama dengan mereka yang ingin menggunakan aplikasi online ataupun e-zakat kita panggil sebab e-zakat ini. Selepas penambahbaikan dan telah pun dilancarkan, sambutan pun agak menggalakkan dalam kalangan mereka yang berada dalam fasa ini. Mungkin penggunaan teknologi ini tidak boleh lagi dinafikan. Selepas ini inisiatif-inisiatif seperti pengagihan zakat dan sebagainya juga mungkin perlu diletakkan di situ. Video, pembuktian dari segi pengagihannya ke mana wang zakat mereka, dan kesedaran-kesedaran itu mungkin itu juga perlu ditayangkan di situ supaya mereka dapat melihat. Ya, betul. Buat masa ini maklumat-maklumat tu ada di dalam salah satu menu dalam apps kami yang kami katakan info zakat. Cuma dia perlu ditambah baik dari semasa ke semasa lah, perlu diupdate dari semasa ke semasa berkenaan dengan maklumat-maklumat tersebut lah. Itu pasti kita akan terus lakukan lah dari semasa ke semasa. Aplikasi LZX ini dilakukan pada fasa pandemik dan semestinya ianya menjadi sambutan yang baiklah. Melihat kepada selepas ini, macam tadi yang kita katakan 2021, mungkin 2022 ini segala kaunter dah dibuka dan sebagainya, mereka kembali nak pergi ke kaunter. Sambutan yang bagaimana diharapkan pada tahun-tahun akan datang apabila kaedah tradisional itu masih lagi menjadi pilihan dalam kalangan setengah daripada kita? Okey, kami di LZS sebenarnya sedang juga melakukan rasionalisasi cawangan, yang mana kami tengok cawangan-cawangan yang kurang traffic, kurang produktif in term of kutipan dan juga ataupun permohonan agihan. So cawangan-cawangan tu, ya nama baiknya adalah rasionalisasi lah. Maknanya kami akan tutup beberapa cawangan dan tinggal hanya beberapa cawangan yang betul-betul kami rasakan perlu untuk menyantuni asnaf dan muzaki di daerah ataupun di kawasan tersebut. Jadi itu antara faktor yang membuatkan online ni menjadi salah satu kewajipan. Apabila cawangan semakin sikit dan kapasiti tak sebegitu besar untuk menerima pengeluar ataupun pemohon zakat, jadi saluran online akan menjadi salah satu kewajipan. Yang mana sekarang ni bukan saja bayar boleh online, mohon bantuan pun boleh dilakukan secara online. Dekat apps itu sendiri, kita boleh semak, pertama semak bayaran kita yang dah lepas-lepas, kedua semak status permohonan bantuan kita. Mungkin akan datang, insya-Allah kita boleh mohon bantuan melalui apps sekalipun. Buat masa ni belum. Buat masa ni kita cuma boleh semak permohonan bantuan kita. Sama ada lulus ke tak lulus ke, dah masuk ke belum, itu kita boleh buat. Okey, dalam kalangan muzaki yang mereka ingin menyalurkan bantuan, yang mereka ingin memberikan dalam jumlah yang banyak kan, dalam kalangan kadang-kadang mungkin berlebihan, kita tak tahu kan, setengah pihak yang mungkin mewakili badan-badan tertentu, bila nak buat transaksi secara online ni melibatkan jumlah yang banyak, ada perasaan yang masih lagi perlu disemak, perlu lagi berjumpa fizikal, itu saya pasti itu adalah antara pilihan yang terbaik lah. Jadi bagaimana? Adakah inisiatif yang tertentu digerakkan bagi mereka nak menyalurkan bantuan dalam jumlah yang besar, ataupun aplikasi online ini masih lagi mendapat keyakinan bagi golongan itu? Buat masa ni untuk pembayar-pembayar besar sebenarnya kita juga ada servis yang door to door. Dan kebanyakan door to door adalah premis syarikat. Kita ada apa yang kita namakan eksekutif majikan swasta, yang mana mereka entertain klien-klien besar kita, sama ada majikan maupun individu, tokoh-tokoh besar yang mahu membayar dalam amount yang besar lah. Tapi selain personalized service itu, memang kita akan galakkan ke cawangan lah. Kalau jumlahnya terlalu besar yang tak mampu untuk online tanggung, ataupun mereka macam Anim cakap tadi, berkira-kira was-was dengan online, so kita akan bawa ke cawangan. Itu antara salah satu channel yang ada lah. Okey, apa harapan terhadap pembangunan aplikasi LZX ni pada musim akan datang? Kan mungkin daripada Zakat Selangor sendiri ingin melihat kepada ini menjadi aplikasi bukan sahaja dari segi tuntutan zakat, tetapi pilihan, contohnya lah kan, ada feature-feature solat, feature-feature yang mungkin pelbagai lagi, menjadikan aplikasi ini pilihan untuk mereka melakukan segala aktiviti-aktiviti, malah dakwah dan sebagainya di satu aplikasi ini. Mungkin itu merupakan harapan pada masa akan datang? Betul. Itu harapan kami, supaya segala maklumat boleh disalurkan melalui apps tu, sebab kita percaya medium yang paling berkesan dalam menyampaikan maklumat adalah push notification melalui apps. Jadi itu antara salah satu apa yang kita akan lakukan di masa hadapan. Selain dakwah, kita juga
mungkin apa yang kita harapkan pada masa hadapan adalah kita sendiri boleh laporkan asnaf yang kita temui menggunakan apps tersebut. Contoh Hanim nampak asnaf ni boleh laporkan kepada kami menggunakan apps tersebut. Itu antara salah satu features yang bagus yang boleh kita jadikan realiti lah untuk masa depan supaya manfaat apps itu sendiri kepada pengguna lebih besar dari sekadar membayar dan juga memohon bantuan zakat. Ya, itu dia kan aplikasi LZS untuk anda download sekarang ni, e-Zakat. Pelbagai informasi yang anda boleh dapat daripada aplikasi itu dan seperti mana harapan yang Zakat Selangor juga mahukan agar kita semua menjadi yang lebih mendekati dalam kalangan mereka. Sama ada anda ingin mengetahui informasi, sama ada anda ingin melaporkan asnaf dan sebagainya, semuanya berada dalam satu aplikasi yang berada di hujung jari kita semua. InsyaAllah aplikasi LZS telah pun dibincangkan bersama dengan Cik Fikri. Banyak lagi kita nak bincangkan bersama dengan Cik Fikri, tapi sebelum tu kita nak anda saksikan terlebih dahulu sedikit video yang telah pun kita sediakan berkaitan dengan aplikasi LZS. Saksikan. Aplikasi e-Zakat Selangor seperti mana yang dikongsikan oleh Cik Fikri tadi di awal, bagaimana ianya dibangunkan, dilancarkan dan sebagainya. Mungkin kita nak tanya juga dalam kalangan mereka yang baru sahaja nak muat turun aplikasi ini, adakah ianya perlu didaftar, bagaimana ianya perlu dilakukan, adakah mungkin fungsi perlu top up ataupun perlu dilinkkan kepada akaun bank dan sebagainya. Penjelasan sedikit sebanyak yang lebih memudahkan kita untuk fahami disampaikan oleh Cik Fikri. Okey, pertamanya kalau kita ke App Store untuk pengguna iOS, just search Zakat Selangor. Begitu juga untuk pengguna Android, just ke Play Store dan search Zakat Selangor. Dan terus boleh download apps tersebut. Apabila download, untuk register tu sebenarnya untuk register lebih kepada untuk tengok semak balik kita punya penyata-penyata zakat yang lepas. Tapi kalau untuk buat bayaran, tak perlu register pun. Tapi kita galakkan register supaya ada profil dalam apps tersebut dan kita boleh semak penyata-penyata bayaran kita yang lepas-lepas dan yang terkini yang kita baru bayar. Okey, dan seterusnya mungkin mereka bertanya bagaimana untuk linkkan kepada pembayaran. Adakah pembayaran itu perlu dilakukan secara Okey, pembayaran tu kita ada satu page untuk bayar tu. Dekat situ kita isi maklumat kita, maklumat peribadi kita, nama, IC dan sebagainya. Kita pilih jenis zakat yang kita nak bayar, sama ada pendapatan, perniagaan, emas, harta ataupun fitrah sekalipun bila bulan Ramadan. Kemudian kita pilih untuk tahun bila kita nak bayar, tahun haul tu tahun ni atau tahun lepas. Dan kemudian bila kita tekan untuk bayar tu, dia akan redirect kepada laman FPX yang dekat situ kita linkkan dengan akaun online banking kita yang kita pilih lah, sama ada kita nak bank Islam ke, Maybank ke dan sebagainya. Dan terus kita ikut step by step untuk pembayaran berlaku seperti biasa yang kita transaksi yang kita lakukan. Okey, mungkin ada dalam kalangan kita yang mewakili perniagaan untuk melaksanakan zakat mereka, zakat perniagaan ataupun mungkin kategori-kategori yang lain. Adakah juga boleh menggunakan aplikasi ini? Ya, kebanyakan pembayar-pembayar zakat perniagaan yang kecil-kecil, perniagaan kecil, mereka boleh gunakan aplikasi ini, boleh masukkan maklumat mereka dan pilih zakat perniagaan dan teruskan melalui akaun bank yang mereka pilih lah.
Tapi kalau untuk zakat perniagaan yang dibayar oleh syarikat-syarikat korporat besar, kita tidak galakkan menggunakan aplikasi inilah. Mereka selalunya membuat transfer terus kepada akaun kita. Ya. Golongan-golongan lain yang mungkin tidak digalakkan untuk menggunakan aplikasi selain daripada mereka yang mempunyai syarikat-syarikat yang besar. Setakat ini aplikasi kita okey untuk semua, kecuali yang korporat tadi. Kan kita perlu fahami, dan mungkin ini juga manfaat kita bersama untuk muat turun aplikasi LZS. Senang sahaja anda searchkan Zakat Selangor, muat turun dan register, dan ikuti step yang seterusnya untuk kita mengetahui apakah lagi informasi-informasi yang terdapat dalam aplikasi LZS. Kita nak bincangkan seketika nanti tentang aktiviti tutorial aplikasi LZS yang akan disampaikan oleh Encik Fikri bersama dengan kita nanti. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Sembang LZS. Hai kawan-kawan, bertemu lagi dalam siri video Lembaga Zakat Selangor. Selalunya pada bulan puasa, orang akan berpusu-pusu jumpa amil atau bayar zakat atas talian. Zakat yang ditunaikan dalam bulan Ramadan ini adalah zakat fitrah. Kadar berbeza mengikut ketetapan Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Tapi, tahukah anda, zakat bukan hanya ada zakat fitrah je tau. Zakat ada pelbagai jenis, antaranya zakat harta. Seperti zakat simpanan, kalau simpanan kita lebih nisab tahunan, kena bayar 2.5%. Zakat pendapatan, kalau dapat gaji atau buat perniagaan, ada hitungan 2.5% zakat lepas berlaku penolakan tertentu. Rujuk pada kalkulator zakat di laman web zakat di bahagian taksir zakat emas. Yang ini untuk yang miliki emas. Ada nisab tahunan, ada zakatnya. Zakat perniagaan pula, kalau usahawan Muslim ada keuntungan bersih dan sumbangkan 2.5%. Zakat saham, kalau ada keuntungan boleh sumbangkan 2.5% juga. Macam-macam lagi ada. Zakat padi, zakat galian dan banyak lagi. Boleh layari laman web kami di www.zakatselangor.com.my. Dah tahu jenis-jenis zakat? Ingat ya, bukan zakat fitrah je ada. Ada banyak lagi jenis zakat. Kalau nak tunaikan zakat, boleh tunaikan atas talian je. Senang tau. Pilih zakat, lihat kalkulator dan buat pembayaran. Sama-sama kongsikan video ni bersama rakan-rakan anda. Sedikit bagi anda, segalanya buat mereka. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama dengan kami di Sembang LZS yang dibawakan khas oleh Lembaga Zakat Selangor. Tujuannya ataupun inisiatifnya adalah untuk meningkatkan lagi kesedaran kita, mengetahui apakah gerakan maupun usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Selangor sendiri, Zakat Selangor sendiri, untuk berikan menyantuni golongan asnaf dan ke mana agaknya agihan-agihan dilakukan dan sebagainya. Hari ini bukan sahaja kita nak cerita tentang aplikasi. Kalau di awal tadi kita dah tahu bagaimana dari sudut pandangan era pandemik dan kita menggunakan teknologi ini untuk menyantuni, untuk menggunakan kesempatan yang ada, penerimaan yang ada untuk meningkatkan lagi penggunaan secara online. Kali ini kita nak berkongsi pula tentang aktiviti tutorial aplikasi LZS. Kalau tadi kita dah kongsikan juga antara ciri-ciri aplikasi yang tersedia, antaranya selain pembayaran zakat untuk semak baki, juga ada button ataupun info yang tertentu. Kita juga boleh menggunakannya untuk mengira zakat, ada kalkulator zakat untuk kita kira zakat, dan yang paling menarik, anda boleh melaporkan asnaf. Bagaimana apa yang sedang dikatakan Anim ini mungkin tidak dapat digambarkan dari sudut bagaimana anda nak melihat pada aplikasi. Jadi sambil-sambil tu anda boleh muat turun sahaja aplikasi ini sekarang untuk kita sama-sama melihat kepada tutorialnya nanti akan disampaikan oleh Encik Fikri, dan mungkin anda boleh ikuti kami juga di zakatselangor.com.my. Segala informasi juga boleh pergi ke portal sana berkaitan dengan bagaimana anda nak menyalurkan bantuan, bagaimana anda nak mengetahui pengagihannya dan juga apakah saluran-saluran yang ada untuk kita laksanakan ibadah zakat. Baiklah, kita akan beralih kepada aktiviti tutorial aplikasi LZS yang akan disampaikan oleh Encik Fikri kita yang bersama dengan kita sekarang ini. Macam tadi kita dah kongsikan ciri-ciri aplikasi yang tersedia. Mereka boleh mengira zakat menggunakan kalkulator zakat dan juga boleh melapor asnaf kan untuk menghubungi pihak yang tertentu berkaitan dengan nak melaporkan asnaf yang mungkin kita ketahui, yang kita jumpa. Selain daripada itu, feature yang mungkin nak dikongsikan bersama dengan kami, tutorialnya anda boleh saksikan di paparan skrin, dan sambil-sambil tu Encik Fikri nak terangkan. Silakan. Kalau kita klik pada sila login tu, kita akan dibawa ke page untuk login. Kalau kita belum ada akaun, kita boleh daftar. Kita klik daftar di sini, button merah tu di sini. So bila kita daftar, kita akan boleh
semak kita punya maklumat di page profile. Di sini saya tak daftar, jadi kita tak ada apa-apa maklumat untuk kita paparkan pada page profile. Kemudian macam saya katakan tadi, step selepas dakwah adalah taksir ataupun kita panggil dalam bahasa kita adalah kira. Jadi kita boleh kira sendiri, tak perlu lagi orang kirakan untuk kita. So bila kita klik button kira itu sendiri, kita boleh pilih kalkulator zakat apa yang kita mahukan. Contohnya zakat pendapatan. Kita klik zakat pendapatan, maka ada beberapa komponen dalam kalkulator zakat pendapatan ni. Pertamanya tentang pendapatan tu sendiri, kita klik ikon tambah di hujung tu. Just kita key in sahaja. Contohnya hasil upah tahunan kita katakan 60,000 dan seterusnya hasil-hasil lain yang ada, hasil upah daripada freelance kita buat ke, ataupun mungkin kita buat sewa rumah, pendapatan sewa rumah, ataupun mungkin kita dapat bonus dan sebagainya, kita boleh key in dalam kita punya pendapatan. Kemudian section seterusnya adalah had kifayah. Ini yang berbeza daripada negeri-negeri yang lain. Kalau kita ikut berdasarkan zakat, kenapa zakat berbeza? Salah satu bezanya adalah tentang had kifayah. Had kifayah ni dalam bahasa mudah dia adalah kos sara hidup. Jadi dah tentu kos sara hidup di Selangor lebih tinggi daripada kos sara hidup di Kedah. Contohnya apa yang kita kata had kifayah ni, maknanya untuk Anim, katakan Anim seorang isteri berkeluarga, dia ada suami, dah ada seorang anak. Jadi had kifayahnya berbeza. Kalau ada 2 orang anak lain, ada 2 isteri lain. So dia berbeza semua tu. So bila kita masukkan had kifayah tu nanti, barulah kita akan tengok hasil keseluruhan dia, maknanya baki kita punya pendapatan tu adakah melebihi nisab. Nisab tu macam yang kita kita tetapkan tahun ni. Setakat yang dalam ni kita belum update ni, kalau ikut 20,920 itu nisab dia. Kalau kata baki tadi 60,000 pendapatan tahunan tu tolak dengan semua kita punya had kifayah tadi, kita ada baki melebihi 20,920 ringgit. Berarti kita wajib membayar zakat. Kadar zakat dia adalah 2.5% daripada baki tu. Kalau katakan baki tadi tinggal 30,000, so 2.5% daripada 30,000 tersebut itu adalah kadar zakat. So bila kita dah kira dekat sini, dah keluar dia punya amount, so kita boleh pergi kepada menu bayar. So bila pergi kat menu bayar, kalau kita dah register tadi, tak perlu isi lagi lah nama penuh dan sebagainya. Dia dah ada, tapi sebab kita belum register tadi, so kita kena isi nama kita. Contoh di sini, dan kita pilih pengenalan kita, kad pengenalan, nombor kad pengenalan saya. Saya sebut tadi dekat Anim, dia tak percaya. 860212. Tadi awak main tolak-tolak. Saya lahir tahun 86. Itu kita isi nombor telefon dan kita pilih jenis zakat dia, sama ada zakat pendapatan. Ini yang saya katakan tadi, kalau nak bayar zakat perniagaan boleh pilih zakat perniagaan, boleh pilih simpanan saham, KWSP dan sebagainya. Kemudian kita pilih haul ataupun tahun kita nak bayar zakat tu. Ada orang nak bayar untuk tahun lepas, dia belum bayar lagi. Contohnya perniagaan. Kebanyakannya perniagaan dia bayar untuk tahun lepas, bukan tahun semasa, sebab tahun semasa belum habis. Okey. So dia pilih tahun lepas. Dan jumlah bayaran. Jumlah bayaran ni minimum dia RM10. Itu untuk sistem online dia ada minimum RM10. Contohlah kalau mereka nak bayar certain amount tu dalam 2-3 kali pembayaran. Okey. Maknanya mereka boleh bayarkan jumlah, contoh yang perlu dibayar adalah RM1,000. Bayaran pertama mereka nak lakukan RM300. Mungkin lagi 2 bulan baru RM300. Itu boleh dilakukan melalui aplikasi juga? Boleh, tapi kita lebih galakkan itu untuk gunakan kaedah potongan gaji lah. Ataupun kita set recurring di online, perbankan online. Kaedah pemotongan gaji boleh didaftarkan melalui aplikasi? Buat masa ni belum. Buat masa ni kita masih perlu ke website kita. Kita ada website espg.zakatselangor.com.my. Itu dekat situ kita boleh register untuk potongan gaji. Tapi untuk apps ni hanya untuk bayaran secara one off. Ya, faham. Apa lagi feature-feature selain yang kita bayar, kita juga boleh lakukan semakan dekat sini. Ada 2 jenis semakan yang kita boleh lakukan. Yang pertamanya kita semak rekod bayaran zakat yang lepas. So sebabkan saya tak login, so saya tak ada rekod tu lah. So dekat sini kita akan listkan. Kita boleh pilih tahun bila kita nak semak. Sama ada kita kalau kita letak dekat sini 5 tahun ke belakang lah, sehingga 2017. Dan kalau sekiranya kita adalah asnaf, kita ada mohon bantuan, so kita boleh semak juga rekod bantuan zakat kita dekat sini, sama ada kita lulus atau tidak permohonan bantuan yang kita mohon tu. Dekat situ kita boleh semak. Ya kan. Selalunya kalau untuk kita minta detail-detail tentang history pembayaran kita ni, perlu pergi ke kaunter dan sebagainya, perlu hubungi. Mungkin ini juga memudahkan pelbagai permohonan selepas ini kan. Bila kita dah ada list of pembayaran kita tahun kebelakangan ini. Okey, feature-feature yang mungkin perlu kita yang Anim sebut tadi tentang lapor asnaf. Kita ada dekat sini features hubungi. So bila kita klik hubungi ni, kita boleh tengok kita ada untuk email, kita ada nombor telefon dan kita ada alamat lah. So kalau untuk hubungi itu kita lebih prefer pergi kepada email.
Dekat email tu kita boleh isikan maklumat-maklumat. Contoh kalau kita tahu seseorang itu asnaf, kita boleh dapatkan nama dia, nombor telefon dia untuk kita bagi kepada pihak kami akan hubungi. Kalau boleh alamat tu yang lebih penting lah, supaya kita tahu dia berada di qaryah mana, di daerah mana, untuk kita assign siapa yang penolong amil qaryah yang berdekatan untuk pergi siasat keadaan kita terima daripada pengguna apps kita ni lah. Okay. Itulah antara yang boleh anda manfaatkan bersama kan. Bila dah ada aplikasi ini, tak perlu kita nak simpan nombor telefon lain, alamat email di tempat lain. Betul. Dan mungkin jumlah-jumlah bayaran yang sebelum-sebelum ini pun kita terpaksa nak letakkan di dalam satu notebook kita sendiri untuk kita track sendiri kan, rekod. Apabila kita dah download aplikasi LZS ini ataupun e-Zakat Selangor ini, segalanya berada dalam satu aplikasi untuk kita mudahkan pergerakan kita, pembayaran zakat kita dari tahun ke tahun, ataupun mungkin track record kita daripada tahun-tahun sebelum ini. Dan pastinya ini akan ditambah baik dari sudut feature-feature yang tertentu juga. Mungkin nak terangkan kepada kami bagaimana dengan harapan yang ingin Zakat Selangor mahukan pada musim akan datang, bukan dari sudut penggunaan gadget ataupun aplikasi ini saja, tapi dari sudut kecaknaan kita bersama tentang tanggungjawab kita ini, sama-sama untuk meningkatkan kesedaran. Sebab saya pasti untuk gerakkan satu inisiatif bukannya berada pada satu tanggungjawab satu pihak saja. Ini perlukan ramai pihak untuk berganding bahu. Betul. Okey, kalau tadi awal-awal saya dah sebut tentang prospek membayar zakat ada 1 juta. Dia ada satu yang saya nak tekankan, iaitu 1 bilion. Okey, kalau tengok tahun 2020 kita berjaya mengutip 913 juta walaupun pandemik melanda. Tahun sebelumnya kita dapat kutip dalam 850 juta, tapi dalam waktu pandemik itu kita dapat kutip 913 juta. Alhamdulillah, itu satu pencapaian yang bagus. Tetapi itu tidak bermakna kita kutip tinggi, duit dah banyak, sebab kita punya asnaf pun paling tinggi kalau ikut dalam Malaysia, 65,000 keluarga, 420,000 individu. Kebanyakan mereka adalah asnaf fakir miskin bandar. Jadi mengikut satu kajian yang dilakukan oleh sebuah universiti tempatan pada tahun 2016, Selangor memerlukan 1.1 bilion best case scenario pada tahun 2017. Kalau worst case scenario memerlukan 1.2 bilion lebih pada tahun 2017. Tapi sekarang di tahun 2021 kita belum capai angka 1 bilion. Jadi itu penting. Kita perlukan 1 bilion sebab asnaf makin bertambah. Walaupun pandemik berlaku ni, kita nampak pertambahan dia tak banyak kerana kami tak daftarkan mereka sebagai asnaf lagi. Kami kategorikan mereka sebagai fakir miskin sementara. Sebab sebelum ni mereka bekerja, yang terkesan ni mereka bekerja tapi dicutikan tanpa gaji, dipotong gaji, diberhentikan. Jadi mereka ini kami kategorikan sebagai fakir miskin sementara. Kami belum register sebagai asnaf kami lagi. Okay. Sekiranya mereka berterusan, kami bagi bantuan dalam 3 bulan melalui bantuan alternatif insan terkesan baik. Itu salah satu inisiatif Zakat Selangor. Kami bagi bantuan untuk 3 bulan, masih tak dapat kerja, masih tak boleh mulakan hidup balik. Kami bantu lagi 3 bulan. Dalam masa sama kami juga cuba carikan pekerjaan untuk mereka. Setelah 6 bulan masih belum mampu bangkit kembali, barulah kami akan register mereka sebagai asnaf kami. Setelah kami nilai kembali, kami registerkan sebagai asnaf dan mereka akan barulah berpindah kepada asnaf fakir miskin daripada yang sementara tadi. So itu yang berlaku. So kita perlukan 1 bilion sebenarnya, dan 1 bilion ni saya percaya boleh datang sekiranya 1 juta ini yang belum lagi tunaikan zakat di Lembaga Zakat Selangor datang membayar di Lembaga Zakat Selangor. 2022 ni berapa target yang mungkin boleh dikongsikan bersama dengan kami untuk kecaknaan kita bersama? Mungkin sama-sama kita boleh bantu untuk mempromosikan kesedaran, meningkatkan kesedaran untuk bayar melalui Zakat Selangor. Ya, kalau kita ikut sasaran memang kita menyasarkan 1 bilion lah. Sebab itu apa yang kita perlukan. Ya. InsyaAllah. Dan kita harapkan perkongsian hari ini dapat dimanfaatkan bersama. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Muhammad Fikri Naim, Ketua Division Kutipan yang bersama dengan kita berkongsi dari awal sehinggalah ke saat ini. InsyaAllah segala komen maupun mungkin yang perlu diperbaiki dalam masa akan datang boleh kongsikan juga bersama dengan kami. Kita akan sama-sama raikan dalam episod-episod yang seterusnya. Teruskan bersama dengan kami di Sembang LZS dan jaga diri. Kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.